أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Muslim dan rahmat Allah sekalian, menyambung kita kepada masih perbincangan tentang surah Al-Fatihah. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan tentang hidayah ataupun petunjuk dan juga hukum dan juga adab-adab di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama sekali, tasmiyatuha bi Fatihatil Kitab yadullu ala fadliha wa syarafiha, lianna al-ibtida'a bisyai' yadullu ala ahammiyatihi wa تقدمه على غيره. وفي سورة الفاتحة براعة الاستهلال وجمال الابتداء. Penamaan surah Al-Fatihah sebagai pembuka ini menunjukkan dia adalah satu surah yang besar kelebihannya, kemuliaannya. Kerana bila kita memulakan satu perkara dengannya, seperti mana kita mula Quran dengan surah Fatihah, ini menunjukkan ia sangat penting dan lebihnya daripada yang lain. Sebab itu menjadi kebiasaan umumnya kita akan memulakan dengan satu perkara yang sangat penting. Yang kedua, tasmiyatuha bi ummil kitab wa ummil Quran, لأنها مشتملة على أغراض القرآن الأساسية. فسور القرآن الكريم كالتفصيل لما ورد في الفاتحة من الإجمال، فصارت كالأصل والأم تشبيها بالأم التي هي منشأ الولد من حيث ابتداء الظهور والوجود. Penamaan surah Al-Fatihah dengan Ummil Kitab ataupun Ummil Quran kerana dia mengandungi seluruh tujuan-tujuan Al-Quran yang asas. Dan surah-surah Al-Quran Al-Karim yang lain itu ketafsil sebagai satu penjelasan yang terperinci, sedang dalam surah Al-Fatihah itu adalah yang secara ijmali. Jadi seolah-olah surah Fatihah ini al-asl wal adalah ini panggil sebagai asal dan juga ibu. Seperti manalah kita gambarkan kepada seorang ibu adalah punca lahirnya anak, begitu jugalah surah Al-Fatihah itu pada kedudukan ibtida'uz zuhur wal wujud. Maknanya permulaan kepada zahir dan adanya. Jadi seolah-olah begitu keadaan kedudukan surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, dinamakan pula dengan sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Li'annaha sab'u ayatin tusni atau tusanna ay tukarrar fi salawat, kerana dia itu diulang-ulang dalam sembahyang. Atau takarrara ma'aniha fi suril Qur'anil Karim,
Dan juga pandangan yang lain menyebutkan dari sudut maknanya memang ia berulang-ulang dalam surah-surah Al-Quran yang lain. Dan jelas tuan-tuan, tentang ibadat, tentang permohonan kepada Tuhan, tentang hidayah, tentang perkara-perkara asas itu memang sentiasa berulang dalam surah-surah yang lain. Yusannu lil qari'u ba'da faraghihi min al-Fatihah an yaqula amin mafsulan anha bisaktah. Dan sunat bagi seorang yang baca Al-Quran selepas dia baca Fatihah, selepas dia baca surah Al-Fatihah, maka hendak diucapkan amin. Dan amin ini ada banyak cara juga. Cuma dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga menjadi amalan kita tuan-tuan, amin ini dibaca dengan dua cara. Di atas wazan amin, itu pendek sahaja. Amin. Itu satu. Yang kedua ialah amin. Itu dua harakat. Min itu dah memang arid lisukun, maknanya dah boleh jadi 6 harakat lah. Amin. Amin. Jadi kedua-duanya boleh diguna, dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Cuma disebut mafsulan anha bisaktah, maksudnya kita tamat dulu waladdallin, barulah amin ataupun amin. Itu yang lebih tepat. Jadi sama ada dia menjadi imam pun sama, makmum pun ya. Sebagaimana dalam hadis sahih Al-Bukhari, innal imam idza qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innal malaikata taqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghafara lahu ma taqaddama min dhanbih. Apabila imam baca sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka bacalah ataupun katalah ramai-ramai itu amin. Kerana malaikat pun kata benda yang sama, amin. Sesiapa yang wafaqa ta'minuhu, aminnya sama sekali dengan para malaikat, maka Allah akan mengampunkan dosa yang sebelumnya. Allahumma amin. Semoga-moga Allah terima. Pak makna asal amin ini tuan-tuan, makna asal amin ini ialah istajib. Istajib itu makna terimalah ya Allah. Jadi bila sebut amin makna terimalah ya Allah. Itu. Itu dalam hadis sahih Bukhari. Nombor hadisnya 772. Istihbab at-tawassuli ila Allah Ta'ala Jalla wa Ala qabla ad-du'a bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula wa thana'u 'alayhi wa tamjiduhu fa huwa arja lil ijabah. Sunat bertawassul ila Allah Azza wa Jal qabla ad-du'a, sebelum berdoa dengan nama-nama Allah yang maha tinggi, dengan sifatnya yang maha agung. Fahuwa arja lil ijabah, dan itulah sangat-sangat diharap Allah Subhanahu Wa Taala akan terima. Tuan-tuan, tentang tawassul ini, ada tawassul yang sepakat dan ada tawassul yang khilaf. Yang sepakat ada 3. Itu sepakat, tak ada khilaf. 3 ini. Nombor 1 sekali, iaitu tawassul dengan walillahil asmaul husna.
tawassul dengan nama-nama Allah. Nah, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, apa-apa sajalah nama Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kemudian kita berdoa. Sebut begitu kita berdoa. Tak ada masalah. Itu sepakat. Yang pertama. Walillahil asma'il husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, berdoalah dengan nama Allah tersebut. Yang kedua ialah tawassul dengan amal salih. Ya, tawassul dengan amal yang salih. Dan ini ada dalam qisah sahih Imam Bukhari menyebutkan tentang tawassul dengan amal salih. Ada 3 orang lelaki masuk dalam gua kerana disebabkan ribut ke hujan apa semua, dia masuk berlindung dalam gua. Nak jadikan takdir, maka tiba-tiba ada sebiji batu kat tepi itu terjatuh kat situ dan tertutuplah pintu gua. Tertutup pintu gua. Maka masing-masing fikir 3 macam mana, tak boleh keluar, kita matilah. Batu besar nak tolak tak boleh. Maka mereka ini masing-masing berfikir, bincang-bincang macam mana nak buat kan. Akhirnya dah hampir putus asa, kita ginilah. Kita sebutkan mana-mana sahaja kebaikan kita hari ini yang kita telah buat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah buka pintu gua ini. Tuan-tuan. Maka yang pertama pun mintalah. Ya Allah, aku ini ada mak ayah. Pada satu hari aku pergi cari rezeki lah. Bila balik petang apa semua tu, adalah dapat rezekinya, upahnya apa semua tu, dapat susu kambing. Jadi aku baliklah. Dan mak ayah aku yang sudah tua tinggal sama-sama aku. Jadi apabila sampai ke rumah, maka dengan itu aku minta tanya pada anak aku. Anak-anak sampai adalah terus peluk ayah ni, nak makan apa kan. Jadi masa tu mak ayah aku orang tua, dia tidur. Aku tidak memberi minum kepada anak-anak aku ini sehinggalah mak ayah aku bangun dulu. Barulah aku beri minum pada mak ayah. Lepas tu baru anak-anak. Ya Allah, kalaulah itu satu kebaikan, maka kamu bukalah pintu gua ini. Habis sahaja dia berkata begitu, dengan izin Allah, pintu gua batu tadi terbuka sikit. Sikit. Terjadi, alhamdulillah. Kemudian orang yang kedua pula, kamu pula dia. Orang kedua dia kata, ya Allah, aku ini seorang yang kaya. Di sebelah rumah aku ada jiran miskin. Jiran miskin. Pada satu ketika, dia itu orang perempuan. Bila tak ada makanan, dia pergi minta dengan aku. Kemudian dia ada anak kecil, dia minta lah kadang-kadang susu dan seumpamanya. Aku bantu. Kemudian pada hari tersebut, dia datang dan dia minta nak pinjam ataupun nak minta sedekah lah, derma daripada aku. Aku tak macam mana, dikuasai oleh syaitan masa tu. Aku kata, boleh aku beri, syaratnya malam ini kamu kena datang rumah aku. Datang rumah ni dengan maksudnya tuan-tuan, dengan maksud berbuat jahat.
Jadi orang perempuan ini dah memerlu anak dia, susunya apa semua perlu. Akhirnya dia setujulah. Bila dia setuju, sampai waktu malam dia datang. Bila dia datang, maka aku fikir dah line dah clear ni, okey lah ni. Lalu pada masa itulah aku mengatakan seperti mana seorang lelaki kepada orang perempuan lah, bila duduk dua orang lelaki perempuan ni, yang ketiga adalah syaitan. Dia nak melakukan perzinaan. Maka kata wanita ini, dia kata, kamu tidak boleh berbuat begitu sehingga kamu tutup semua mata. Semua mata-mata supaya orang tidak melihat. Dia kata, malam gelap, rumah aku semua dah tertutup, tak ada siapa yang nampak. Maka dia kata, tak, ada satu lagi mata yang kamu tidak boleh tutup, iaitu mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna pandangan Allah, pengetahuan Allah tidak boleh ditutup. Pada masa itulah aku tersedar, terkejut dengan kata-kata itu. Lalu aku suruh dia balik dan aku berilah bantuan kepadanya itu, kerana telah mengingatkan aku kepada dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sekiranya perkara ini ada kebaikan, kamu terima kebaikan tersebut, bukalah pintu gua ini. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, dengan izin Allah, tiba-tiba pintu gua tadi terbuka lagi sikit. Mereka pun tengok-tengok, kalau sikit lagi boleh keluar dah. Dah. Maka tuan-tuan, kamulah pula orang ketiga. Cuba kamu cerita pula, sebut kamu punya kebaikan. Maka dia pun sebutlah, ya Allah, aku ni ada buat satu amalan yang barangkali amalan ini baik. Iaitu ada satu orang yang pergi musafir. Pergi musafir. Kemudian dia tinggallah kambing dia dengan kambing aku. Dia nak tinggal saja itu, takut mati pula kambing dia. Jadi dia berilah kepada aku 1 ekor. Jadi aku pun ada kambing, tak apalah, kata aku tolong jagalah. Jadi setelah beberapa lama ni, mungkin berbulan atau bertahun, orang itu balik. Bila balik daripada safar atau perjalanan yang jauh, dia pun datang minta kepada aku, saudaraku, dia kata, di manakah kambing yang aku tinggalkan dulu, ada lagi tak? Katanya aku bawalah ke kandang kambing. Dia kata, inilah kambing kamu, ambillah semua ini, banyak ekor. Dia kata, aku tinggal kamu seekor je itu. Aku kata, benar, kamu tinggal seekor saja, tapi dia dah bergaul, bercampur dengan kambing-kambing aku, akhirnya telah membiak. Beranak, dah berapa ekor, ambil lah kepada kamu. Jadi orang tu dengan suka hati ambillah kambing dia, ucap terima kasih semua sekali. Dan ya Allah, kalaulah itu satu kebaikan, maka kamu bukakanlah pintu gua ini. Maka tuan-tuan, dengan izin Allah, pintu gua tadi buka sikit lagi, yang kira-kira telus ataupun boleh keluar tubuh manusia, tiga-tiga tu boleh keluar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini dalam Sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan, itu yang kedua, tawassul dengan amal saleh. Sepakat. Yang ketiga ialah tawassul dengan orang yang masih hidup. Hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari, iaitu bertawassul dengan satu orang. Bila berlaku kemarau pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tidak hujan, maka mereka sembahyang istisqa dan berdoa. Dulu kata Umar Al-Khattab, kunna natawassalu binabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bertawassul dengan Nabi semasa hayat Nabi. Sekarang natawassalu bil Abbas, iaitu bapa saudara Nabi radhiyallahu anhu. Maka turun hujan.
Dah. Yang itu bertawassul dengan 3 cara ini, itu sepakat, tidak ada khilaf. Cuma kemudian ada yang dipanggil tawassul yang tidak sepakat. Tawassul yang tidak sepakat ini iaitu bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi kefahaman kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mati, telah wafat. Maka dengan sebab itu, bolehkah bertawassul dengan Nabi lagi setelah dia wafat? Maka sebahagian kata tak boleh, sebahagian kata boleh. Yang kata boleh ini dengan beberapa sebab lah. Kerana di atas keumuman hadis yang lain, inni atawassalu ilaika binabiyyika. Ada hadis yang lain menceritakan bahawa seorang sahabat bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun selepas dia wafat. Itu bolehnya dengan berdalilkan perkara tersebut. Tapi yang kata pihak yang tak boleh pula, ada alasan bahawa itu disebutkan semasa hayat Nabi. Yang kata boleh ini ialah, dia kata itu keumuman, umum di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah bertawassul dengan para as-salihin. Boleh atau tidak? Ini ada pendalilan-pendalilan masing-masing. Tetapi tuan-tuan, bagi pandangan Ustaz, kalaupun kita nak bertawassul yang orang-orang ataupun yang telah meninggal ini, maka cukuplah kita letakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah yang itu bagi pandangan Ustaz pun tidak ada masalah, dan ia mengurangkan khilaf yang berlaku dalam masalah ini. Cuma perlu diingat, tawassul ini adalah perbincangan tentang masalah fiqh, khilafiyah dalam fiqh. Boleh atau tidak, boleh atau tidak. Dia bukan masalah khilafiyah dalam masalah akidah. Satu golongan yang meletakkan jadi masalah akidah. Tawassul itu syirik. Dia letak pada akidah. Bila syirik tu kan, boleh jadi terkeluar daripada agama. Tidak begitu tuan-tuan. Sila baca betul-betul. Hatta di dalam perbahasan ini, Syekh Muhammad Abdul Wahab, orang panggil Wahabi itu, dalam kitab dia juga, ini sila cari sila rujuk, iaitu dia juga menyebutkan tentang tawassul ini adalah perbahasan fiqh. Perbahasan fiqh. Cumanya pengikut-pengikutnya agak melampau, dan barangkali dengan sebab riwayat-riwayat lain. Ustaz baca tu daripada kitab dia sendiri. Daripada kitab dia sendiri menyatakan ini adalah perbincangan fiqh. Adapun yang dalam kitab-kitab yang lain itu sampai mensyirikkan. Ini antara masalah besar yang berlaku, menyebabkan jurang di antara golongan yang menisbahkan diri mereka kepada Salafi, Wahabi. Maka golongan ini telah menyebabkan mereka menyatakan ini syirik, ini terkeluar daripada agama dan seumpamanya. Inilah yang menyebabkan jadi masalah di kalangan umat ini. Cuma kita tetap mengatakan, kalau yang melebih-lebih, ghulu, melampau, itu kita tak nafilah. Melampau-lampau itu kita tak nafi. Dan hakikatnya bagi mereka bertawassul dengan awliya illah, ulama-ulama rabbani, apa semua itu, kalau kita tanya mereka, adakah mereka ini buat begitu cuma nak minta kepada yang orang dalam kubur tu kah? Kalau tanya mereka, tentu dia kata tidak. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakat tuan kubur ini. Kalau setakat itu masih ada ruang-ruang untuk dibincangkan,
Bukanlah kalau ada kata memang saya minta dengan tuan kubur ni, tak boleh lah. Kalau begitu tak boleh, kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Sebab ada pun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mintalah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir dan perbincangan yang agak panjang. Jadi maksud Ustaz di sini tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui perbincangan kita tentang surah Al-Fatihah ini, tentang perkara mengenai tawassul ini, kita akan sama-sama dapat beramal dan dapat pencerahan yang baik insya-Allah. Jadi cukup sekadar ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.